Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa. Amma ba'. Bersama saya, Ustazah Siti Yusra binti Muhammad Azhar dalam program Ensiklopedia Al-Quran Mushaf Mufiq. Dalam program ini, insya-Allah kita sama-sama akan menghuraikan, mentadabur, menghayati dan cuba untuk memahami isi kandungan ayat-ayat suci Al-Quran menggunakan mushaf istimewa Ensiklopedia Al-Quran Mushaf Mufiq. Daripada sehelai kertas kosong sehinggalah menjadi satu mushaf yang lengkap, dilengkapi dengan 40 perincian Ensiklopedia Al-Quran terbitan Yayasan Restu yang mengambil masa 7 tahun untuk disiapkan ini adalah 100% hasil tangan anak-anak tempatan. Juga dilengkapi dengan tajwid berwarna. Kajian perincian yang terdapat dalam Ensiklopedia Al-Quran Mushaf Mufiq seperti sains Al-Quran, asbabun nuzul, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa dalam Al-Quran, kisah umat terdahulu dan banyak lagi. Kesemuanya 40 perincian dalam Mushaf Mufiq. Kesemuanya adalah hasil carian, hasil kajian, hasil penyelidikan anak-anak tempatan. Istimewanya Ensiklopedia Al-Quran Mushaf Mufiq ini bersaiz F4, iaitu lebih besar daripada saiz A4. Selain itu, Al-Quran interaktif ini dilengkapi dengan QR code yang mana kita boleh scan QR code yang terdapat di dalamnya. Kita boleh mendengar bacaan ayat suci Al-Quran daripada syekh dan qari terpilih. Juga satu daripada 40 perincian yang terdapat di dalamnya adalah Atlas Al-Quran. Scan QR code yang terdapat di dalamnya akan bawa kita ke peta lokasi di mana terjadinya kisah-kisah umat terdahulu, juga tempat-tempat yang disebut di dalam Al-Quran. Bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Maksudnya, mafhumnya, Al-Quran adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu dan kepada umatmu, wahai Muhammad. Sebuah kitab yang penuh keberkatan untuk mereka memahami dengan penuh teliti isi kandungan ayat-ayatnya, dan untuk orang yang berakal sempurna mengambil iktibar daripadanya. Sadaqallahul azim. Jadi, jom sama-sama kita hayati, kita tadabbur, kita cuba untuk fahami setiap isi kandungan ayat suci Al-Quran, seterusnya menjadikan Al-Quran panduan hidup kita. Nantikan program Ensiklopedia Al-Quran Mushaf Mufiq setiap hari Jumaat jam 9 malam. Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube channel Akademi Nashrul Quran. Follow juga semua sosial media Akademi Nashrul Quran. Bagi anda yang berhajat untuk memiliki Ensiklopedia Al-Quran Mushaf Mufiq 40 perincian dalam satu mushaf, anda boleh dapatkan di www.nashrulquran.com atau hubungi admin Akademi Nashrul Quran di 0167182825. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Quran Al-Karim, Mushaf Mufiq 40 dalam 1 ni membicarakan tentang 40 kandungan yang terdapat dalam Al-Quran yang menjadi wadah kepada para pembaca untuk memahami lebih baik, lebih mendalam lagi tentang isi kandungan Al-Quran. Antaranya adalah makna kalimat. Istimewanya dalam Al-Quran Mushaf Mufiq ini adalah pembaca akan mendapati pada setiap halaman mushaf ini terdapat perbincangan tentang makna kalimat. Makna kalimat mengupas tentang asal perkataan tersebut, contoh penggunaan kalimah dalam Al-Quran dan perbezaan penggunaan kalimah tersebut dalam Al-Quran. Sebagai contoh, kita ambil perkataan imra'ah dengan zaujah ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai isteri. Maka kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan imra'ah pada sebagai tempat dan tidak pada tempat yang lain? Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan imra'ah dan perkataan zaujah bagi menunjukkan perbezaan kedua istilah tersebut. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 35, "Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini menggunakan perkataan imra'ah yang menunjukkan kepada rumah tangga yang ada sedikit masalah, iaitu permasalahan perkahwinan yang dihadapi dalam ayat ini adalah Imran telah meninggal dunia dan meninggalkan isterinya dalam keadaan mengandung. Adapun dalam perkataan lain, sebagai contoh Allah SWT berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 10, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut." Allah menggunakan perkataan imra'ah pada ayat itu adalah merujuk kepada isteri Lut dan juga isteri Nabi Nuh yang tidak mentaati dan menerima risalah suami mereka. Adapun perkataan zaujah kita dapat perhatikan pada surah Al-Anbiya ayat 90. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah." Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan zaujah yang memberi maksud, maka kami memperkenankan doanya dan kami mengurniakan kepadanya anaknya Nabi Yahya. Maknanya zaujah apabila satu rumah tangga yang mendapat kebaikan, yang mendapat rahmah, mawaddah, yang mendapat kurniaan zuriat, yang mendapat keluarga yang kita kata maqasid ataupun tujuan rumah tangga. Antara kelebihan lain yang ada pada Mushaf Mufiq ini adalah terdapat kupasan ataupun penerangan berkenaan dengan ayat hukum. Ayat hukum ini adalah ayat-ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan ataupun menceritakan perihal berkenaan dengan hukum hakam di dalam Islam. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha ila akhiril ayah." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan perihal penyusuan ibu kepada anaknya, yang mana Islam menetapkan ataupun menghadkan penyusuan ibu kepada anaknya adalah selama 2 tahun. Sekiranya dia berkehendakkan ataupun dia berkemampuan begitu. Antara keistimewaan lain adalah penerangan tentang sains dalam Al-Quran. Banyak ayat Allah SWT sebut tentang sains dalam Al-Quran, penciptaan manusia, tentang teori Big Bang, tentang nebula Rose dan banyak lagi. Antaranya dalam surah Al-Kahfi ayat 18 Allah SWT berfirman, "Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal." Dan Allah SWT membolak-balikkan tubuh badan, jasad pemuda Ashabul Kahfi selama 309 tahun. Kita fikirkan kenapa Allah perlu membolak-balikkan badan mereka? Lalu dibincangkan dalam ensiklopedia Mushaf Mufiq ini tentang penyakit yang akan menimpa badan ataupun jasad mereka yang statik selama satu tempoh yang agak lama. Lalu antara penyakit yang disebutkan, dibincangkan dalam mushaf ini adalah tekanan ulcer ataupun desultibus ulcer. Dan yang menariknya saya ingin sebutkan di sini adalah seiring dengan perkembangan, kemajuan dan kepesatan teknologi masa kini, Mushaf Mufiq juga tidak ketinggalan, yang mana terdapat teknologi QR code yang kita boleh scan padanya dan akan mengeluarkan paparan yang lebih jelas, lebih terang berkenaan dengan
sesuatu kawasan ataupun atlas di dalam Al-Quran. Ianya bukan sekadar mempunyai maklumat berkenaan dengan atlas ataupun geografi sesuatu tempat itu, tetapi ia juga mengandungi bacaan ayat suci Al-Quran untuk surah-surah pilihan yang mana kita boleh gunakan apabila kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quran itu untuk kita melatih diri kita untuk mendapatkan bacaan yang lebih baik, insya-Allah. Menyelamatkan Benyamin untuk selamatkan Benyamin tetapi tidak mampu. Maksudnya sekarang bagi juga. Kalau kau jaga ni, air kena jaga timing lah. Sadar Nabi dia cakap perkara mana bukan Nabi. Dah 30. Okey. 10, 5, 3. Okey. 30 tak ya? 10 je. Okey, beres. Okay, ready? Kita dah ready ya? Jadi insya-Allah. Dah Bapak. Okey. Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat Nasyur Quran, sahabat-sahabat Akademi Nasyur Quran yang setia bersama dengan saya? Saya siapa? Saya Ustazah Siti Yusra binti Muhammad Azhar. Masya-Allah, saya hari ini bersiaran langsung di tempat yang sangat indah di Kompleks Nasyur Quran Putrajaya. Kompleks Nasyur Quran Putrajaya ini merupakan pusat percetakan Al-Quran kedua terbesar di dunia selepas Madinah. Masya Allah, di sini kita salin Al-Quran, di sini kita cetak Al-Quran dan di sini kita sebarkan Al-Quran insya-Allah. Dan di sini juga pagi-pagi kita ada program tadarus dan talaqi 30 juzuk Al-Quran sepanjang Ramadan ni. Masya Allah, sepanjang Ramadan di sini 4 jam kita habiskan masa untuk baca ayat-ayat suci Al-Quran. Seterusnya petang hari pula dalam program Cahaya Ramadan. Program kita nak hidupkan jiwa Al-Quran dalam bulan Ramadan penuh barakah ni. Dalam bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya, Masya Allah. Program Cahaya Ramadan ni kita sama-sama akan dengar perkongsian santai. Saya menggunakan ensiklopedia Al-Quran, Mushaf Mufiq, yang mana dalamnya ada 40 perincian dalam satu. Apakah 40 tu? Kita akan tengok sama-sama insya-Allah. Jadi hari ni suka untuk saya berkongsi kisah Nabi Yusuf AS. Kita tengok surah Yusuf. Surah Yusuf ni adalah surah ke-12 dalam susunan tertib ayat suci Al-Quran. Surah Yusuf ni, jom kita baca pengenalan surah dalam ensiklopedia Al-Quran, Mushaf Mufiq. Surah Yusuf adalah surah Makiyah sebab diturunkan di bumi Mekah. Surah Yusuf mengandungi 111 ayat. Surah ini menunjukkan tentang kisah Nabi Yusuf AS yang diceritakan secara mendalam dalam 78 ayat dalam surah Yusuf ni. Masya Allah. Kisah ni bermula apabila saudara-saudara Nabi Yusuf AS rasa iri hati.
rasa jealous lah, senang kita faham. Saudara-saudara Nabi Yusuf ni rasa macam tu, kenapa? Sebab mereka nampak Nabi Yaqub alaihissalam melebihkan kasih sayang kepada Nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin. Sehingga kan saudara-saudara Nabi Yusuf ni sanggup lemparkan, buang Nabi Yusuf dalam satu perigi yang usang. Masya Allah. Tapi dalam pengenalan surah ni ditulis Allah Subhanahu Wa Taala tetap melindungi Nabi Yusuf alaihissalam daripada rancangan jahat saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam ni juga diselamatkan daripada godaan isteri Al-Aziz. Subhanallah, ni ringkasan kisah pengenalan surah Nabi Yusuf. Dalam ensiklopedia Al-Quran Mushaf Mufiq ni ada perihal Rasul, yang mana kita boleh lihat setiap halaman daripada surah Yusuf dalam Mushaf Mufiq ni satu-satu diceritakan secara mendalam kisah Nabi Yusuf AS ni. Jom kita akan tengok satu persatu insya-Allah. Pada halaman ke-236 kita boleh lihat perihal Rasul, kisah Nabi Yusuf ni daripada ayat 7 hingga ayat 18. Dikisahkan Nabi Yusuf alaihissalam, kisah Nabi Yusuf ni bermula bila saudara-saudara Nabi Yusuf ni dia rasa jealous, dia rasa tak puas hati sebab Nabi Yaqub alaihissalam melebihkan Nabi Yusuf alaihissalam dan adiknya Bunyamin. Diriwayatkan daripada tafsir Ibnu Kathir, ceritanya sebenarnya Nabi Yusuf alaihissalam dan adiknya Bunyamin ni saudara kandung. Nabi Yusuf dengan Bunyamin ni ada ibu yang sama, yang mana ibu mereka telah meninggal dunia sewaktu melahirkan Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin ni saudara kandung, manakala dengan saudara-saudara lain tu mereka satu bapa iaitu Nabi Yaqub alaihissalam, tapi mereka ni berlainan ibu. Lalu satu hari saudara-saudara Nabi Yusuf ni dia minta dengan Nabi Yaqub alaihissalam, dia minta izin untuk bawa Nabi Yusuf alaihissalam keluar bermain bersama-sama. Asalnya Nabi Yaqub alaihissalam rasa berat hati nak lepaskan. Sebab apa? Sebab Nabi Yaqub risau dengan keselamatan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi saudara-saudaranya pujuk Nabi Yaqub alaihissalam. Kata mereka ni sayang sangat dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka janji akan jaga Nabi Yusuf alaihissalam betul-betul. Subhanallah. Hasil pujukan mereka pujuk bapa mereka, akhirnya Nabi Yaqub alaihissalam izinkan. Sebenarnya daripada awal lagi memang saudara-saudara Nabi Yusuf ni memang dah plan dah, memang dah rancang dah. Mereka memang niat mereka nak bunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka rasa macam kalau mereka bunuh Nabi Yusuf, lepas ni Nabi Yusuf tak ada dah, so bapa mereka akan beri perhatian kepada mereka. Jadi apa mereka buat? Mereka telah membuang Nabi Yusuf alaihissalam dalam satu perigi yang usang. Masya Allah. Namun Allah Subhanahu Wa Taala telah melindungi Nabi Yusuf alaihissalam. Allah jaga Nabi Yusuf alaihissalam. Nak tahu kisah seterusnya? Jom kita buka halaman seterusnya. Tadi saya baca daripada Mushaf Mufiq halaman 236. Jom kita buka halaman 237. Bahagian bawah tu ada perihal Rasul berkenaan dengan surah Yusuf ayat 19 hingga ayat 21. Okey, Nabi Yusuf alaihissalam tadi kan kita dengar saudara-saudaranya buang Nabi Yusuf dalam satu perigi yang usang. Jadi Nabi Yusuf bersendirian dalam perigi itu. Ada pendapat yang mengatakan 3 hari Nabi Yusuf dalam perigi itu. Sampailah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ada satu kafilah, ada satu kabilah, masya-Allah, satu kelompok, satu kumpulan. Mereka ni dalam perjalanan menuju ke bumi Mesir, ke negara Mesir. Kemudian nak pergi Mesir tu nampak satu perigi. Jadi dia pun singgah perigi tu sebab dahaga ni nak air ni. Tariklah tali perigi tu. Nabi Yusuf nampak tali tu nak naik, Nabi Yusuf terus berpaut dekat tali tu. Jadi ni tarik, ada Nabi Yusuf lompat. Dia terkejutlah tengok Nabi Yusuf ada dalam perigi tersebut. Tapi kabilah ni rasa seronok sangat. Nak soroklah Nabi Yusuf ni, sorok Nabi Yusuf nanti boleh jual. Jadi diorang pun bawa lah Nabi Yusuf ni dengan barang dagangan mereka. Sampailah bumi Mesir. Bila sampai bumi Mesir, mereka pun jual Nabi Yusuf alaihissalam. Dan diriwayatkan mereka jual Nabi Yusuf ni dengan nilai yang rendah. Rendah daripada harga biasa.
Kemudian tidaklah dinyatakan dekat ayat ni siapa yang beli Nabi Yusuf tu, tak ada sebut. Tapi dalam ayat 30, ayat seterusnya lah, ada disebut berkaitan, dia menggunakan ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan Al-Aziz. Al-Aziz ni adalah pembeli kepada Nabi Yusuf AS ketika mana Nabi Yusuf dijual. Al-Aziz ni masa kat bumi Mesir masa tu adalah satu gelaran untuk seorang yang berpangkat besar. Al-Aziz ni ada pendapat kata dia ketua menteri, ada yang kata itu menteri dan sebagainya. Yang pastinya yang beli Nabi Yusuf AS ketika itu adalah seorang yang berpangkat besar. Dalam ayat 21 ada disebut juga Al-Aziz, dia sebut kepada isterinya, dia minta isteri dia untuk jaga Nabi Yusuf baik-baik. Jaga elok-elok Nabi Yusuf AS supaya akhirnya nanti Nabi Yusuf AS akan boleh memberi manfaat kepada mereka. Dan Nabi Yusuf ni pula memang dari kecil lagi memang dah nampak dah, ni seorang yang cerdik, pandai. Nabi Yusuf ni memang kalau tengok tu macam sempurna, subhanallah. Jadi akhirnya Al-Aziz ni dia dapat rasa yang mana Nabi Yusuf AS ni akhirnya akan boleh mendapat kedudukan yang baik di samping harta dan kemuliaan Al-Aziz bila mana mereka dewasa. Jadi Al-Aziz dan isterinya dia jaga Nabi Yusuf ni, jaga betul-betul macam jaga anak mereka sendiri. Itu perihal Rasul yang saya baca, tajuknya Nabi Yusuf AS diselamatkan. Saya baca daripada Ensiklopedia Al-Quran Mushaf Mufiq halaman ke-237. Jom kita berpindah ke halaman seterusnya, halaman 238. Dikisahkan perihal Rasul Nabi Yusuf AS menghadapi fitnah wanita. Surah Yusuf ni terjemahannya daripada ayat 23 dan ayat 24. Nabi Yusuf AS telah membesar menjadi seorang pemuda yang tampan, pemuda yang bijak dan cerdik di bawah jagaan Al-Aziz dan isterinya. Sehingga kan Nabi Yusuf ni nak kata tampan tu, siapa yang tengok tu subhanallah terus boleh terpikat dan terpukaulah dengan ketampanan Nabi Yusuf AS. Masya Allah, ini seindah-indah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sehinggakan isteri Al-Aziz sendiri tergoda dengan Nabi Yusuf AS. Jadi isteri Al-Aziz tadi buat satu perancangan jahat, yang mana isteri Al-Aziz dia tutup semua pintu. Diceritakan masa dulu istana yang mereka duduk tu ada banyak pintu. Jadi dia tutup semua pintu, dia biar satu pintu je terbuka. Kemudian isteri Al-Aziz tadi panggil Nabi Yusuf AS. Masa kisah ni terjadi, suaminya tak ada kat situ. Sebab tu isteri itu berani, subhanallah. Jadi isteri Al-Aziz tu panggil Nabi Yusuf AS. Bila panggil, goda Nabi Yusuf AS. Lalu apa jawab Nabi Yusuf AS? Nabi Yusuf AS menjawab, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuhanku telah memeliharaku dengan sebaik-baiknya. Jadi isteri Al-Aziz tadi rasa marah sebab panggilannya tu telah ditolak oleh Nabi Yusuf AS. Masya Allah. Namun isteri Al-Aziz tetap dengan keinginannya. Dekat sini ada beberapa riwayat berkaitan kisah ini. Ada yang menceritakan, ada yang meriwayatkan bahawa timbul keinginan pada Nabi Yusuf AS, namun Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan Nabi Yusuf AS dengan memberi satu tanda. Ada yang kata Nabi Yusuf tiba-tiba nampak gambaran ayahandanya, iaitu Nabi Yaqub AS. Terus Nabi Yusuf AS tolak rayuan daripada wanita tersebut. Namun ada pendapat lain yang mengatakan Nabi ni kita sedia maklum, Nabi ni bersifat maksum. Nabi ni dia terpelihara daripada dosa-dosa. Jadi sebenarnya masa kisah ini terjadi, tidak ada pun istilah Nabi Yusuf AS tergoda dengan pujuk rayu wanita tersebut. Tak ada pun istilah timbul syahwat dan sebagainya. Okey, saya baca lagi. Ada juga sebahagian tafsir yang menafsirkan kalimah hamma. Hamma dalam ayat suci Al-Quran ini membawa makna bergaduh. Kerana terjadi sedikit pergaduhan bila mana Nabi Yusuf AS tolak
pujukan dan rayuan isteri Al-Aziz, isteri Al-Aziz tadi rasa marah. Lalu dimarahinya Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf AS marah semula kepada isteri Al-Aziz tersebut. Ini kisah yang saya bacakan daripada Ensiklopedia Al-Quran Mushaf Mufiq yang diambil daripada tafsir Asy-Sya'rawi. Masya Allah. Okay, jom kita berpindah ke halaman seterusnya, iaitu halaman 239. Perihal Rasul Nabi Yusuf AS menghadapi fitnah wanita. Okey. Tadi kita dah baca firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah baca cerita daripada ayat 23 dan 24. Sekarang kita nak cerita pula daripada surah Yusuf ayat 31 hingga ayat 35. Apa terjadi? Bila mana isteri Al-Aziz ni, kisah ni tersebar, jadi isteri Al-Aziz tadi dicemuh, dihina. Orang petikai, orang hina dia. Kenapa dia buat macam tu? Jadi isteri Al-Aziz ni rasa tak sedap lah. So dia nak pertahankan diri dia. Dia buat satu perancangan lain. Dia buat, isteri Al-Aziz ni buat satu jamuan besar-besaran. Dia jemput semua wanita. Jamuan tersebut dihadiri oleh wanita-wanita sahaja. Kemudian dalam jamuan tersebut, dia bagi seorang satu sebilah pisau. Pisau untuk potong makanan. Kemudian dia arah pula Nabi Yusuf AS untuk keluar berlega-lega dekat jamuan tersebut. Subhanallah, apa terjadi? Bila wanita-wanita yang ada dalam jamuan tersebut tengah pegang pisau ni, tengok je ketampanan Nabi Yusuf AS. Subhanallah. Saya bacakan firman Allah. Apa yang terkeluar daripada mulut mereka? Apabila mereka melihat, mereka tercengang. Tercengang melihat keindahan rupa paras Nabi Yusuf AS. Dan tanpa disedari, mereka telah melukakan tangan mereka. Subhanallah. Darah mengalir, mereka tak rasa sakit pun. Sebab mereka terpukau tengok ketampanan Nabi Yusuf AS. Sehingga kan, walaupun tangan tengah luka ni, potong tangan sendiri ni, sehingga kan mereka berkata, Maha Suci Allah, ini bukanlah manusia, tetapi ini adalah malaikat yang mulia. Masya Allah. Ini yang terjadi. Dan bila terjadinya peristiwa macam ni, terus isteri Al-Aziz tadi ambil kesempatan untuk terangkan. Sebenarnya apa yang terjadi pada dia bukanlah kesalahan dia, tapi sebab ketampanan Nabi Yusuf AS yang boleh memukau semua orang. Masya Allah. Lantaran itu, Nabi Yusuf AS pun terus berdoa kepada Allah. Aku ni lebih rela untuk dipenjarakan. Aku ni lebih rela untuk dipenjarakan. Nabi Yusuf cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada melakukan perbuatan zina, Nabi Yusuf lebih rela untuk dipenjarakan. Walau bagaimanapun, Al-Aziz sebenarnya, walaupun Al-Aziz dah maklum dah, Nabi Yusuf ni jujur. Nabi Yusuf, apa yang terjadi antara Nabi Yusuf dan isterinya itu, kesalahan adalah daripada kesalahan isteri dia, bukan daripada kesalahan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak bersalah, tapi sebab mereka nak bersihkan nama baik keluarga mereka. Jadi Al-Aziz setuju dengan kehendak isterinya untuk penjarakan Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS pun dimasukkan ke dalam penjara. Ini juga sebenarnya ulama kata adalah kerana makbulnya doa Nabi Yusuf sendiri. Yang mana Nabi Yusuf AS berdoa, katanya, aku lebih rela untuk dipenjarakan daripada melakukan satu perbuatan zina. Masya Allah. Jom kita berpindah ke halaman seterusnya, iaitu halaman ke-240. Halaman ke-240 ayat 36 hingga ayat 41. Ada kisah perihal Rasul dakwah Nabi Yusuf AS. Sebelum tu kita boleh lihat dakwah Nabi Yusuf AS. Okey, surah Yusuf ayat 36 hingga ayat 41. Berdasarkan ayat 36, Nabi Yusuf AS ni dia telah dipenjarakan dengan dua orang. Dua orang ni bekas pelayan raja. Yang mana bekas pelayan raja ni, diorang ni telah dituduh meracuni raja. Sebab tu mereka berdua ni masuk penjara. Dan duduk dalam penjara tu, duduk dengan Nabi Yusuf AS. Satu hari, dua orang ni, diorang mimpi. Seorang tu dia mimpi dia tengah perah anggur. Seorang lagi dia mimpi dia tengah bawa satu sebuku roti, dia bawa satu roti, kemudian ada burung datang patuk roti tersebut. Jadi disebabkan mereka lihat akhlak Nabi Yusuf AS dalam penjara, ya Allah. Nabi Yusuf AS walaupun dalam penjara, dia dilihat sebagai seorang al-muhsinin. Dekat sini tulis al-muhsinin. Seorang yang baik, taat dengan agamanya. Dia tengok Nabi Yusuf ni akhlaknya sungguh terpuji. Jadi dua orang yang dalam penjara tadi tu rasa
Nabi Yusuf ni boleh mentakwil mimpi mereka. Jadi mereka tanya berkaitan dengan mimpi mereka kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam sebelum diterangkan, disyaratkan, dia kata sebelum diterangkan berkenaan dengan mimpi tu, Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah dulu dengan 2 orang bekas pelayan raja tersebut. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, agama yang aku anuti sekarang, akhlak Nabi Yusuf ni disebabkan diajar oleh agama yang Nabi Yusuf pegang sekarang ni, yang mana agama Nabi Yusuf ini tidak sesekali mensyirikkan Allah, malah mengesakan Allah yang satu. Agama Nabi Yusuf ni daripada bapanya Nabi Yaqub alaihissalam dan daripada keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah kepada 2 orang bekas pelayan raja tadi. Subhanallah. Okey, baik. Kita dah baca terjemahan daripada halaman 3, daripada ayat 36 hingga ayat 41. Sekarang ayat 41 dan 42. Berdasarkan firman Allah, dikisahkan dalam ensiklopedia Al-Quran Bersama Mufiq ni, dikeluarkan kisah Nabi Yusuf ni, diceritakan. Nabi Yusuf alaihissalam pun mentakwilkan mimpi 2 orang tadi. Kata mereka, 2 orang pemuda yang bersamanya dalam penjara, bagi mimpi yang sedang perah anggur tu, sebenarnya maksudnya adalah dia akan menghidangkan arak kepada raja. Ini juga ditakwilkan mimpi dia tu, maksud dia akan dibebaskan daripada penjara. Itu mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua pula adalah seorang tu dikata dia bawa roti atas kepala, kemudian roti tersebut dipatuk burung. Burung tu dikatakan burung yang buas, iaitu helang. Jadi Nabi Yusuf AS mentakwilkan dia juga akan dibebaskan daripada penjara, namun akhirnya nanti dia akan disalib. Kemudian Nabi Yusuf siap berpesan lagi dekat 2 orang tu, siapa yang selamat tolong ceritakan perihal dirinya kepada raja supaya dia dapat pengadilan. Dia tak bersalah. Jadi kenapa dia duduk dalam penjara lagi? Jadi dia mintalah siapa yang selamat dibebaskan daripada penjara, ceritakan perihal Nabi Yusuf ni kepada raja tersebut. Tapi syaitan ni dia buat kerja dia, masya-Allah. Syaitan ni terus pergi hasut, bisik dekat orang yang dibebaskan daripada penjara tadi, sampai orang yang dibebaskan daripada penjara tadi terlupa nak cerita kisah Nabi Yusuf, cerita Nabi Yusuf ni kepada raja. Jadi tak ada orang cerita Nabi Yusuf AS dalam penjara, dan tak ada orang yang mengadili Nabi Yusuf AS. Jadinya Nabi Yusuf pun terpaksa menetap dalam penjara untuk beberapa tahun. Ada pendapat yang mengatakan 7 tahun, ada pendapat yang mengatakan selama 5 tahun. Okey, selesai pada halaman 240. Bagi anda yang memiliki ensiklopedia Al-Quran Bersama Mufiq, anda boleh buka halaman 241 pula. Bagi yang berhajat untuk memiliki ensiklopedia Al-Quran Bersama Mufiq, anda boleh dapatkan di www.nasyurquran.com atau hubungi je admin Akademi Nasyur Quran di 016-718-2825. Okey, jom kita tengok halaman 241, perihal Rasul takwil mimpi Raja Mesir. Semasa Nabi Yusuf AS masih dalam penjara, masa tu ada satu hari tu Raja Mesir dia mimpi. Dia mimpi apa? Dia mimpi pada ayat 43. Jom kita baca terjemahan ayat 43. Raja Mesir berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk telah dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus, dan aku melihat 7 tangkai biji-bijian yang hijau dan 7 tangkai lagi kering. Wahai ketua-ketua kaum, terangkanlah kepadaku tentang mimpiku ini jika kamu orang yang pandai mentadbir mimpi. Ini saya bacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat 43. Lalu bila raja tersebut mimpi macam tu, raja tadi pun kumpul semua orang-orang cendekiawan, orang-orang pandai masa zaman tu. Dikumpul, okey, siapa boleh takwil mimpi bagi mimpi beta? Macam itulah. Siapa boleh takwil mimpi dia? Tapi tak ada seorang pun boleh takwil. Tak ada seorang pun faham dengan mimpi raja tersebut. Jadi pemuda tadi yang dibebaskan tadi teringat,
Nabi Yusuf AS pernah mentakwil mimpi dia. Jadi pemuda tadi pun bertemu dengan raja. Lalu diceritakan kepada raja kisah yang terjadi. Jadi raja tadi pun hasratlah nak jumpa dengan Nabi Yusuf untuk mentakwilkan mimpi tersebut. Baginda menjelaskan, akhirnya Nabi Yusuf pun takwilah mimpi tersebut. Apa penjelasan Nabi Yusuf AS? Nabi Yusuf AS pun menjelaskan yang mana akan berlaku 7 tahun musim yang subur. Musim hujan subur, tanah-tanah akan jadi subur. Kemudian 7 tahun berikutnya akan jadi satu musim kemarau yang sangat teruk, tak ada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Jadi disarankan, Nabi Yusuf siap bagi penyelesaian lah. Apa dia? Dalam tempoh 7 tahun musim yang subur tadi, dalam tempoh 7 tahun musim yang subur, yang tanaman jadi, makanan banyak dan sebagainya, mereka ni kena berjimat. Bila benih, bila buah ada tu, diorang hanya akan ambil seadanya je, ambil sekadar yang cukup sahaja. Kemudian disarankan lagi untuk biarkan buah tu dekat tangkai, jangan petik cepat, supaya buah tu lebih tahan lebih lama. Sebab dia nak hadapi 7 tahun kemarau. Dia dah tahu dah. Okey, 7 tahun ni akan subur je, dan 7 tahun akan datang akan kemarau. Jadi mereka dah melakukan persiapan yang secukupnya, persediaan untuk menghadapi musim kemarau. Maka apabila sampai musim kemarau, mereka akan makan daripada hasil simpanan mereka masa musim subur tadi. Dan tapi dia makan tu makan sikit-sikit, dan selebihnya akan dijadikan biji benih untuk tanam semula. Setelah tamat musim kemarau, mereka akan memperoleh semula kemewahan dan kenikmatan. Subhanallah. Ini antara kebolehan Nabi Yusuf AS, yang mana Nabi Yusuf AS diizinkan oleh Allah untuk faham, untuk takwil mimpi. Masya Allah. Ini antara kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jom kita berpindah pada halaman ke-242. Di ayat 200, halaman ke-242 ni kita boleh lihat perihal Rasul Nabi Yusuf AS telah dilantik sebagai bendahara negara. Okey, setelah Nabi Yusuf AS, bila raja tahu kisah Nabi Yusuf AS tadi kan, Nabi Yusuf dah tolong takwil mimpi dan sebagainya, raja pun mengadili balik kes Nabi Yusuf AS. Didapati Nabi Yusuf AS tidak bersalah. Lalu Nabi Yusuf AS dibebaskan daripada penjara, dan raja nak lantik dia sebagai menteri. Nabi Yusuf AS pilih untuk jadi bendahara atau bendahara negara lah, atau kita nak faham menteri keuangan lah, yang mana Nabi Yusuf ni dia jaga harta negara, dia jaga makanan dan sebagainya. Nabi Yusuf AS pun juga ada menegaskan bahawa baginda ni seorang yang pandai jaga amanah. Kedua-dua sifat inilah, yang pandai jaga amanah ni antara sifat yang sangat penting kalau nak jadi bendahara negara, menteri keuangan lah. Okey, jom kita baca pada ayat ke-58 dan ayat 62 pula, berkaitan Nabi Yusuf AS bertemu kembali saudara-saudaranya. Ketika Palestin dilanda kemarau, Nabi Yaqub AS, Nabi Yaqub dengan saudara-saudara Nabi Yusuf tadi kat Palestin. Nabi Yusuf sekarang dekat Mesir, dah jadi berpangkat dah jadi bendahara negara dah kan. Jadi masa dekat Palestin tu kemarau, Nabi Yaqub AS minta anak-anak dia 10 orang tadi tu pergi kat Mesir, minta bantuan, minta beli makanan. Diorang ni dah kehabisan makanan dah. Dan masa diorang sampai di bumi Mesir, Nabi Yusuf AS ni dah kenal dah saudara-saudaranya. Dia kenal saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya tak kenal Nabi Yusuf. Sebab saudara-saudaranya semua ingat Nabi Yusuf dah mati dah dalam perigi. Masa kecil-kecil diorang lempar Nabi Yusuf dalam perigi yang Usang dulu cerita tadi kan. Nabi Yusuf Alaihissalam pun setujulah untuk barang pertukaran lah. Dia tukar, dia bagi barang dia, saudara-saudara Nabi Yusuf tadi yang 10 orang tadi bawa barang untuk beli makanan. Dia bagi, okey. Nabi Yusuf pun bagi makanan kepada mereka. Tapi Nabi Yusuf buat syarat lagi. Untuk tahun berikutnya, kamu datang nak ambil makanan, wajib kamu bawa adik kamu, Bunyamin. Kena bawa Bunyamin.
Ini salah satu perjanjian. Dan Nabi Yusuf AS siap syaratkan lagi. Kalau tak bawa Bunyamin, aku tak nak bagi makanan. Itulah mafhumnya. Dan dalam senyap-senyap juga Nabi Yusuf perintah dekat pembesar ke orang-orang dia untuk masukkan balik barang. Sebenarnya dia orang tukar sebab dia orang beli kan. Saudara-saudara Nabi Yusuf AS tadi bagi barang, mereka bagi makanan. Tapi Nabi Yusuf bagi balik barang tadi dekat masuk balik ke unta-unta saudara-saudara Nabi Yusuf AS. Tujuannya apa? Supaya akhirnya nanti diorang akan datang balik. Supaya diorang 10 orang ni datang balik. Mungkin terkenang dengan kebaikan pembesar Mesir ataupun sebab nak pulangkan hak yang bukan milik mereka. Okey, jom kita berpindah ke halaman seterusnya, halaman 243. Perihal Rasul Nabi Yusuf AS bertemu dengan bapa dan saudara-saudaranya. Setelah urusan saudara-saudara Nabi Yusuf AS selesai, mereka pun pulang jumpa dengan Nabi Yaqub AS. Nabi Yaqub bapa mereka. Kemudian mereka berkata, "Wahai ayah kami telah diberi amaran bahawa kami ini tidak akan mendapat lagi bekalan makanan sekiranya Bunyamin tidak pergi bersama." Mula-mula Nabi Yaqub dengar tu, Nabi Yaqub terrisau. Terus, aku tak akan lepaskan Bunyamin bersama mereka. Walaupun mereka pujuk, janji akan jaga Bunyamin. Nabi Yaqub rasa, ya Allah, risaunya sebab dia orang dah pernah janji untuk jaga Nabi Yusuf, tapi akhirnya dia orang datang tanpa Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yaqub risau perkaranya akan berulang semula kepada anak kesayangannya Bunyamin. Tetapi Nabi Yaqub alaihissalam menyerahkan urusan ini kepada Allah. Nabi Yaqub kata, Allah lah sebaik-baik pelindung, Allah lah sebaik-baik penjaga. Bila diorang buka barang dagangan tadi, diorang tengok pula ada barang diorang. Maksudnya tadi yang Nabi Yusuf letak balik barang. Subhanallah. Ini lagi menguatkan Nabi Yaqub untuk mengizinkan mereka bawa Bunyamin bersama mereka untuk minta makanan tahun berikutnya. Namun setelah mereka berjanji, Yaqub pun berkata, Allah jualah yang menjadi saksi terhadap apa yang kamu semua ucapkan. Ini sebagai peringatan untuk mereka lah. Mereka dah janji nak jaga Bunyamin, pegang dengan janji tu. Allah saksi kamu dah janji nak jaga Bunyamin tu. Okey, ketika hendak berangkat ke Mesir, Yaqub pesan lagi kepada anak-anaknya untuk ikut jalan lain. Jangan ikut jalan yang diorang pergi hari tu, balik hari tu, ikut jalan lain. Sebab takut penyakit ain daripada penduduk setempat, penduduk Mesir. Sebab mereka ni semuanya wajahnya tampan. Juga untuk elakkan sesuatu yang buruk terjadi kepada Bunyamin. Okey, kita berpindah pada halaman seterusnya, iaitu halaman 244. Halaman 244 ni adalah cerita daripada surah Yusuf ayat 69 hingga ayat 76. Sampainya saudara-saudara Yusuf buat kali kedua di kota Mesir dan menghadap Yusuf AS, mereka sekali lagi disambut dan dilayan dengan baik oleh Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf terus tarik Bunyamin. Nabi Yusuf ceritakan, ni Nabi Yusuf, saudara kamu. Bunyamin terkejut sebab semua orang ingat Nabi Yusuf dah mati. Tapi akhirnya mereka setujulah Nabi Yusuf dengan Bunyamin ni buat plan, buat rancangan macam mana nak bagi Bunyamin boleh duduk sama-sama dengan Nabi Yusuf di Mesir. Jadi, tapi perkara ini mereka rahsiakan dulu daripada saudara-saudara dia yang 10 orang tu. Okey, apa jadi Nabi Yusuf arahkan untuk pembesar dia letak helah ni, buat satu helah, letak satu piala ni macam bekas makanan yang dibuat daripada emas dan perak, letak dekat kantung Bunyamin dekat unta tu. Unta dekat kantung milik Bunyamin. Lalu tiba-tiba ada orang jerit, pencuri. Apa yang pencuri? Berlaku kecoh lah. Jadi diorang cari, yang hilang tu piala tu lah. Kemudian dituduhnya kumpulan ni curi, saudara-saudara Nabi Yusuf AS. Tapi dia berjanji, kami datang bukan nak curi, kami datang nak beli makanan. Kemudian berlaku ni lah, kata kalau betul ada dekat kamu macam mana? Maka pencurinya, mereka jawab, pencurinya akan bertanggungjawab. So bila cari, piala tu jumpa dekat tempat Bunyamin. Sebenarnya helah Nabi Yusuf tadi suruh pembesar dia letak. Jadi dipendekkan cerita. Akhirnya disebabkan ini, Nabi Yusuf kata ini adalah hukuman. Hukumannya Bunyamin kena duduk dengan Nabi Yusuf lah. Kena duduk sama-sama dekat bumi Mesir. Masya Allah. Ni antara helah yang dibenarkan. Sebab ada sebab.
kenapa mereka buat begini dan ada manfaatnya. Okey, jom kita pindah pada halaman seterusnya, halaman 245. Ayat 78 dan ayat 82. Rentetan daripada penahanan Bunyamin tadi kan. Saudara-saudara Nabi Yusuf ni risau. Dia fikir ayah dia orang dah tua, dah lanjut usia sampai dia orang ni merayu dengan Nabi Yusuf. Kalau boleh tukarlah antara kami, jangan ambil Bunyamin, ambil kami. Ambil kami sebab kami dekat Mesir sana ada ayah yang dah lanjut usia. Ayah kami ni kami dah janji dah yang kami nak bawa Bunyamin kepada ayah kami. Masya Allah. Tapi Nabi Yusuf AS tetap. Sebab ini hukuman. Pencuri mana boleh tukar pencuri lain. Pencuri tetap pencuri, mana boleh. Dalam dari segi hukum Islam memang macam tu. Dibalas pada orangnya. Setelah pujukan dan rayuan mereka tidak diterima, mereka pun berputus asa. Jadi salah seorang daripada mereka, ini yang paling tua tadi, dia cakap, aku tak akan keluar daripada negara ni. Sampailah, okey, dia suruh adik-adik dia balik. Adik-adik balik, jumpa dengan ayah. Cakap dengan ayah, cakap dengan ayah, cerita dengan ayah apa yang terjadi. Aku akan stay kat sini. Sampailah ayah izinkan untuk aku balik. Ataupun dengan kuasa Allah bebaskan Bunyamin, aku akan balik dengan Bunyamin. Ni yang saudara yang sulung yang pertama. Dia stay lah dekat Mesir sebab dia tak bawa balik Bunyamin. Jadi saudara-saudara dia yang lain pun baliklah ke bumi Mesir. Balik bumi Mesir, jumpa dengan Nabi Yaqub AS. Diringkaskan cerita, Nabi Yaqub AS rasa sedih sangat. Sebab 3 anak dia hilang. Nabi Yusuf, Bunyamin dengan seorang lagi tadi yang tak nak balik selagi Bunyamin tidak dibebaskan. Tapi akhirnya, boleh baca dalam ensiklopedia Al-Quran Mushaf Mufid pada halaman 246 ni, akhirnya Nabi Yaqub alaihissalam dapat dapat merasa, akhirnya Nabi Yaqub, diringkaskan cerita, Nabi Yaqub alaihissalam ikut mereka ke bumi Mesir. Masya Allah, ikut mereka ke bumi Mesir, dan penglihatannya pula dikembalikan hasil daripada baju Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yaqub ni nangis sampai buta, tapi akhirnya dengan kuasa Allah penglihatannya dikembalikan. Subhanallah. Dan akhirnya mereka semua diceritakan. Nabi Yusuf alaihissalam mengaku, akulah Yusuf yang kamu campakkan dalam perigi usang tersebut. Dan akhir sekali, Masya Allah, mereka semua sujud hormat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Manakala ibu dan ayah Nabi Yusuf alaihissalam diletakkan di singgasana yang tinggi. Subhanallah. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala berkat kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Yaqub alaihissalam. Masya Allah. Diceritakan asbabun nuzul, sebab turun ayat ketiga dalam surah Yusuf, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa tu baca ayat je banyak sangat sampai para sahabat cakap dengan Nabi Muhammad, wahai Rasulullah SAW, ceritakan kami sebuah kisah. Maka turunlah ayat ketiga daripada surah Yusuf yang menceritakan ini adalah sebaik-baik kisah. Surah Yusuf ni memang menceritakan kisah Nabi Yusuf secara mendalam. Masya Allah. Kalau kita lihat, kita tengok kesabaran Nabi Yusuf AS dan Nabi Yaqub AS, Masya Allah, tinggi kesabarannya walaupun ujian demi ujian datang. Moga-moga kita dapat contohi kesabaran mereka. Ujian demi ujian tu memang ada. So kalau kita diuji, kita jangan tengok diri kita, tengok orang yang diuji lebih teruk daripada kita. Tengok orang bawah lagi daripada kita. InsyaAllah Allah pasti akan permudahkan segala urusan kita. Inna ma'al usri yusra. Nama saya tu. Sesungguhnya setiap kesusahan, setiap kesulitan itu di akhirnya pasti akan ada kemudahan, pasti akan ada kesenangan, insya-Allah. Kalau tak di dunia, insya-Allah akhirat sana ada ganjaran besar sedang menanti, insya-Allah. Jom sama-sama kita tingkatkan kesabaran kita dalam bulan Ramadan, bulan penuh keampunan, bulan penuh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja untuk perkongsian santai pada petang Ramadan penuh barakah ini. Nantikan akan datang esok insya-Allah dalam program Cahaya Ramadan 2:30 petang, insya-Allah menghidupkan jiwa Al-Quran dalam bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.